dan salam sejahtera. Saya Sharifah Raja Ali yang memegangkan matriks D202511115289. Pada hari ini saya akan membicarakan tentang topik iaitu perancangan dan pemasangan sistem 1 di bawah kursus di KN 3013 Asas Sistem. Objektif bagi pembelajaran ini adalah menjelaskan konsep change management. Yang kedua, memahami isu legasi sistem. Ketiga, mengaplikasikan kaedah testing. Keempat, mengenal pasti hubungan perancangan, pemasangan dan juga pengujian. Baiklah, yang pertama, change management. Change management atau pengurusan perubahan adalah satu pendekatan sistematis untuk mengurus transisi atau transformasi dalam sebuah organisasi. Ia melibatkan penyediaan dan sokongan kepada individu, pasukan serta organisasi bagi menyesuaikan diri dengan perubahan dalam matlamat, proses kerja atau teknologi. Tujuannya adalah untuk memastikan perubahan tersebut dilaksanakan adalah berkesan bagi mencapai objektif yang disasarkan sambil meminimumkan gangguan terhadap operasi rutin. Kemudian, bagaimana evaluasi kewujudan change management ini? Change management asasnya dimulakan oleh Kurt Lewin, iaitu bapa pengurusan perubahan. Beliau merupakan pakar psikologi sosial pada 1940-an yang memperkenalkan model yang terdiri daripada 3 bidang, iaitu unfreeze pencairan, kedua change perubahan, ketiga refreeze pembukuan semula. Kemudian revolusi ini diteruskan oleh John Kotter, iaitu pakar transformasi organisasi, seorang profesi dari Harvard Business School yang memperkenalkan model 8 langkah Kotter melalui bukunya Leading Change pada tahun 1995. Model beliau adalah sangat popular dalam kalangan pemimpin korporat untuk mengurus transformasi berskala besar. Ketiga, Jeff Heath, pengurus ataupun pengasas Posky. Beliau membangunkan model EDCA pada tahun 2023, di mana EDCA ini adalah merupakan satu model yang menyentuh topik change management. Jadi, apa maksud EDCA? Di mana model ini menerapkan nilai awareness, desire, knowledge, ability dan juga reinforcement. Maksud awareness adalah individu harus memahami mengapa perubahan diperlukan. Mereka perlu menyedari alasan di sebalik perubahan dan dampak yang akan terjadi jika perubahan tidak dilakukan. Jadi, pekerja ataupun organisasi tersebut perlu ada kesedaran. Kedua, desire, keinginan. Setelah menyedari alasan perubahan, individu perlu memiliki motivasi atau keinginan untuk mendukung dan terlibat dalam proses perubahan. Ini melibatkan mengatasi hambatan emosional atau psikologi yang akan berlaku secara drastis ataupun secara berfasa. Ketiga, knowledge, iaitu pengetahuan. Untuk berubah, individu membutuhkan informasi atau keterampilan yang relevan. Mereka harus mengetahui langkah-langkah yang diperlukan untuk beradaptasi dengan perubahan dan memahami bagaimana hal tersebut mempengaruhi peranan mereka pada masa hadapan. Keempat, ability atau kemampuan. Pengetahuan saja tidak cukup, individu juga harus memiliki kemampuan yang memadai menerapkan perubahan tersebut dalam kehidupan hari mereka. Ini mungkin melibatkan pelatihan tambahan atau dukungan daripada organisasi tersebut. Yang kelima, reinforcement atau penguatan. Untuk memastikan bahawa perubahan bertahan dalam jangka masa yang panjang, individu membutuhkan penguatan yang berlanjutan, baik melalui ulasan yang positif, insentif seperti hadiah ataupun bonus, ataupun pengakuan terhadap upaya mereka. Sebagai contoh, seorang leader atau ketua memuji kerja hasil pekerja mereka. Jadi ini akan meningkatkan lagi semangat pekerja tersebut untuk melakukan kerja mereka dengan tulus.
Kepentingan-kepentingan dalam change management. Yang pertama, mengurangkan rintangan ataupun resisten yang akan berlaku pada masa hadapan atau pada masa kini. Yang kedua, meningkatkan penerimaan sistem baru. Selalunya, penerimaan terhadap sistem baru ini melibatkan teknologi yang canggih. Jadi, sebuah organisasi perlu cakna terhadap perubahan zaman ataupun penggunaan teknologi yang relevan pada masa tersebut. Ketiga, menjamin kelancaran transisi. Dan keempat, menjaga produktiviti, di mana organisasi tersebut perlu sentiasa menjaga tentang aspek bekerja dan juga proses-proses rancangan mereka. Komponen-komponen dalam change management yang pertama iaitu perancangan perubahan, di mana sebuah organisasi perlu menyediakan pelan tindakan yang menyediakan dokumen rasmi, menggariskan sumber yang diperlukan dan langkah-langkah pelaksanaan perubahan tersebut. Kedua, komunikasi. Komunikasi strategik di mana memastikan semua pihak memahami sebab perubahan berlaku dan manfaat yang diperoleh untuk mengurangkan rintangan atau resistensi. Jadi, sebarang pertengkaran ataupun pergaduhan dalam organisasi dapat dijauhi kerana dengan adanya langkah-langkah atau komunikasi yang berkesan. Ketiga, iaitu latihan pengguna di mana memfokuskan kepada manusia tentang mengurus aspek emosi, pemikiran dan tingkah laku pekerja agar mereka dapat menerima serta mengaplikasikan kaedah baharu dengan lancar. Keempat, strategi migrasi data di mana menyusun strategi yang manajemen perubahan yang disesuaikan dan terukur memastikan kesejayaan dan juga mendapatkan dukungan dan komitmen yang diperlukan. Kelima, monitoring dan evaluasi. Jadi organisasi tersebut sentiasa cakna terhadap perubahan. Mereka perlu sentiasa memantau ataupun memastikan perubahan-perubahan yang relevan pada masa tersebut. Jadi mereka telah tahu akan kepentingan dan juga perubahan yang akan dilakukan pada masa hadapan. Okey, langkah-langkah change management. Okey, jadi kenapa perlu ada langkah-langkah dalam change management? Supaya perubahan tersebut dapat dilakukan dengan strategik dan juga berkesan. Yang pertama, kena pasti keperluan perubahan, di mana langkah ini melibatkan penilaian teliti terhadap situasi semasa organisasi untuk menentukan mengapa perubahan diperlukan, apa yang perlu diubah dan apakah objektif yang ingin dicapai. Ini adalah fasa kritikal untuk mewujudkan kesedaran dan memastikan semua pihak memahami rasional di sebalik inisiatif baru tersebut. Yang kedua, analisis impak. Fasa ini menumpukan pada pemahaman mendalam tentang bagaimana perubahan tersebut akan mempengaruhi pelbagai aspek organisasi, termasuk manusia pekerja, proses kerja, sistem teknologi, dan juga struktur organisasi. Analisis impak membantu mengenal pasti potensi cabaran dan rintangan yang mungkin akan timbul. Ketiga, rancangan strategi. Rancangan strategi ini berdasarkan keperluan dan analisis impak, di mana pelan tindakan terperinci akan dibangunkan. Strategi ini akan menggariskan sumber yang diperlukan, garis masa, peranan dan tanggungjawab, serta kaedah untuk menangani rintangan atau halangan yang telah dikenali pasti. Keempat, dokumentasi dan komunikasi. Dokumentasi ini penting di mana semua butiran mengenai perubahan, rasional dan pelan pelaksanaan didokumentasikan secara rasmi dan dikomunikasikan secara meluas kepada semua pihak berkepentingan. Komunikasi yang berkesan dan tulus adalah kunci untuk mendapatkan sokongan dan menghilangkan ketidakpastian dalam kalangan pekerja. Jadi, komunikasi is the key to success organizations. Yang kelima, latihan pengguna. Langkah ini memastikan pekerja yang terlibat dilengkapi dengan pengetahuan dan kemahiran baharu yang diperlukan untuk beroperasi dalam persekitaran baru. Sesi ini latihan membantu meningkatkan kebolehan ability mereka dan membina keyakinan diri, di mana pekerja tersebut mengetahui adaptability mereka dalam perubahan tersebut. Laksana perubahan. Yang keenam, pelan yang telah dirancang kini telah dilaksanakan secara aktif, biasanya secara berperingkat atau secara fasa.
yang telah ditetapkan. Peringkat yang memerlukan pengawasan rapi dan fleksibiliti untuk menemani isu-isu timbul semasa proses peralihan berlaku. Yang ketujuh dan terakhir, pantau dan nilai. Setelah perubahan dilaksanakan, proses pemantauan berterusan dijalankan untuk menilai keberkesanan inisiatif tersebut berbanding objektif asal. Maklum balas akan dikumpulkan, prestasi diukur dan kelarasan diperlukan juga bagi memastikan kejayaan jangka pada jangka panjang perubahan. Topik seterusnya iaitu sistem legasi. Sistem legasi atau sistem warisan merujuk kepada perisian, perkekasan, bahasa pengaturcaraan, proses atau teknologi komputer yang sudah lapuk atau usang tapi masih digunakan secara berterusan dalam sebuah organisasi. Walaupun sistem ini telah beriman pada masa lalu dan masih menjalankan fungsi kritikal perniagaan, ia kini dianggap usang kerana beberapa sebab. Sebagai contoh, teknologi usang sukar diintegrasikan, kos penyelenggaraan yang tinggi, kerentanan keselamatan yang lemah, kemudian kurang fleksibiliti dan juga scalability. Jadi, mengapa masih digunakan? Organisasi sering mengekalkan sistem legasi kerana ia masih berfungsi dengan baik untuk tujuan asal. Kos untuk menggantikan atau memodernkan sepenuhnya adalah sangat tinggi dan mengganggu operasi, atau kerana ketiadaan dokumentasi yang lengkap tentang cara sistem itu berfungsi. Proses memodernkan atau menggantikan sistem legasi adalah sebahagian besar daripada inisiatif pengurusan perubahan dalam era digital, kerana ia memerlukan perancangan yang teliti, migrasi data dan latihan pengguna untuk memastikan peralihan yang lancar. Jadi seperti yang telah saya bincangkan tadi, cabaran legasi ini sistem selalunya sering sukar dilaksanakan kerana kos penyelenggaraan yang tinggi. Kedua, kekurangan kepakaran, di mana selalunya sistem yang baharu memerlukan orang-orang yang pakar untuk mengendalikan sistem tersebut. Jadi, beberapa individu sahaja yang memahami tentang konsep yang betul. Kedua, risiko keselamatan, di mana sering berlaku kebakaran ataupun kerosakan dalam melaksanakan sebuah sistem baharu. Yang keempat, tidak sesuai dengan teknologi baru kerana selalunya teknologi yang usang dan merupakan teknologi yang tidak relevan untuk digunakan pada masa kini kerana sesetengah sistem ataupun ciri-ciri yang tidak bersesuaian atau relevan pada masa kini. Bagaimana strategi mengurus legasi sistem? Yang pertama, replace ataupun ganti. Strategi ini melibatkan penamatan sepenuhnya terhadap sistem legasi sedia ada dan menggantikannya dengan aplikasi yang baru, yang moden dan cekap, yang memenuhi keperluan perniagaan semasa. Pendekatan ini biasanya mahal dan juga berisiko tinggi. Yang kedua, re-engineer, iaitu juruterus semula. Proses ini melibatkan analisis mendalam dan pembangunan semula komponen aplikasi dari awal teknologi baharu. Sambil menambah ciri baharu, ini bertujuan untuk meningkatkan kebolehselenggaraan atau maintainability, kebolehsegaraan, scalability dan juga flexibility sistem. Ketiga, integrate ataupun integrasi. Strategi ini memfokuskan kepada penyambungan sistem legasi dengan lancar kepada alatan dan juga aliran kerja perniagaan moden yang lain seperti perkhidmatan awam ataupun aplikasi baharu melalui API atau middleware. Ini membolehkan data mengalir antara sistem lama dan baharu tanpa perlu menggantikan sistem lama sepenuhnya. Yang keempat, maintain, iaitu selenggara. Ini adalah pendekatan paling konservatif di mana organisasi terus menggunakan sistem legasi sedia ada dengan pelanggaran dan juga sokongan berterusan untuk memastikan operasi harian tidak terganggu. Walau bagaimanapun, kos penyelenggaraan boleh meningkat dari masa ke semasa kerana kekurangan pakar dan juga window sokongan. Yang kelima, phase out atau secara umumnya hentikan secara berperingkat. Strategi ini melibatkan perancangan untuk menghentikan sistem legasi secara beransur-ansur dari semasa ke semasa. Biasanya setelah fungsi kritikal dialihkan ke sistem baru yang telah dilaksanakan
dan ia akan mengurangkan risiko gangguan besar dan juga menguruskan peralihan dengan lebih teratur. Topik yang terakhir iaitu topik ketiga iaitu testing. Definisi testing adalah proses menguji sistem yang akan dilaksanakan dalam sesebuah organisasi yang melibatkan teknologi ataupun pengaturcaraan. Jadi selalunya testing ni akan melibatkan bug ataupun error. Jadi testing dilaksanakan bagi mengurangkan error tersebut. Seterusnya menjamin kualitas dan juga reliability serta dilakukan sepanjang SDLC. Apa tu SDLC? SDLC merupakan Software Development Life Cycle, iaitu kitaran hayat pembangunan sistem. Tujuan testing dilaksanakan adalah memastikan fungsi sistem. Memastikan fungsi sistem di mana bagaimana cara ia dilaksanakan. Mana satu komponen-komponen yang penting atau ciri-ciri yang perlu diatur cara semula. Kedua, mengesan bug ataupun error. Selalunya sistem tidak akan terhindar daripada error atau bug yang menjangkiti atau memberikan virus kepada sistem kita. Jadi di mana tujuan testing ini adalah untuk memasang bug bagi memastikan kelancaran sebuah sistem tersebut. Ketiga, menguji security and performance. Jadi memastikan tahap performance sistem kita tu adalah dengan menguji ataupun testing sejauh mana pelaksanaan itu boleh berlaku atau sejauh mana sistem tersebut boleh dijalankan bagi memastikan kelancaran sebuah organisasi bagi proses-proses pelaksanaan tersebut. Saya bukan jauh sini. Jenis-jenis testing. Yang pertama, unit testing, di mana unit testing ini adalah peringkat pengujian yang paling asas, di mana komponen-komponen atau modul terkecil unit dalam konversian diuji secara bersamaan untuk memastikan ia berfungsi secara betul secara terperinci. Siapa yang melaksanakan? Biasanya dilakukan oleh pembangun developer sendiri semasa proses pengokodan. Yang kedua, integration testing, di mana pengujian integrasi iaitu menguji interaksi antara pelbagai modul atau komponen yang berbeza setelah ia digabungkan untuk memastikan ia berfungsi bersama dengan betul. Fokusnya adalah pada aliran data dan juga komunikasi antara modul-modul tersebut. Jadi, ini dilaksanakan oleh pasukan QA atau jaminan kualiti atau pembangunan selepas unit testing. Ketiga, sistem testing, pengujian sistem di mana menguji keseluruhan sistem perisian yang telah siap dan bersepadu sepenuhnya untuk memisahkan bahawa ia sepenuhnya memenuhi keperluan spesifikasi yang telah ditetapkan. Ini adalah ujian yang dilakukan hujung ke hujung, iaitu end to end, di mana dilakukan oleh pasukan QA iaitu jaminan kualiti dalam persekitaran ujian yang stabil. Seterusnya UAT iaitu User Acceptance Testing, di mana singkatan untuk User Acceptance Testing ini adalah pengujian penerimaan pengguna, adalah fasa akhir di mana pengguna sebenar atau pelanggan atau pihak berkepentingan menguji perisian dalam scenario atau dalam keadaan yang dunia nyata untuk mengesahkan sama ada sistem tersebut memenuhi keperluan perniagaan mereka dan sedia ada untuk digunakan. Jadi siapa yang melaksanakan? Selalunya akan dilaksanakan oleh pengguna akhir iaitu end user atau wakil perniagaan tersebut. Keempat iaitu performance, di mana performance testing ni adalah pengujian prestasi, jenis pengujian yang bukan fungsian untuk menilai prestasi sistem dari segi kelajuan, scalability dan juga kestabilan di bawah beban kerja yang berbeza. Tujuannya adalah untuk mengenal pasti hambatan atau bottlenecks dalam sistem. Siapa yang akan laksanakan? Selalunya juruterap
prestasi iaitu performance engineer ataupun pasukan jaminan kualiti yang khusus untuk jenis testing tersebut. Yang terakhir iaitu security testing, pengujian keselamatan, di mana satu jenis pengujian bukan fungsian yang fokus untuk mendedahkan kelemahan dan kerentanan dalam sistem yang boleh menyebabkan kehilangan data atau pencerobohan berniat jahat, yang memastikan data dan juga sumber dilindungi dalam potensi pencerobohan atau kecurian ataupun skam yang melibatkan virus. Jadi yang selalunya bila melibatkan scammer ataupun virus, data-data ni akan hilang. Jadi security testing ni adalah penting bagi mengelakkan perkara tersebut berlaku. Ini selalunya akan dilaksanakan oleh Jurulatih Keselamatan, Security Engineers atau penguji penembusan penetration tester. Proses testing yang pertama iaitu test plan, kedua test case, ketiga pelaksanaan. Proses testing yang pertama iaitu test plan, kedua test case, ketiga pelaksanaan. Jadi pelaksanaan ini selalunya akan dilakukan setelah plan dan case telah dilaksanakan. Keempat, dokumentasi. Dokumentasi ini penting supaya end user atau organisasi tersebut mengetahui bagaimana ujian terhadap sistem tersebut berlaku, dan kemudian perbaikan bug ataupun mengatasi sebarang error yang berlaku. Kemudian pretest serta yang terakhir laporan akhir. Laporan akhir ini adalah penting bagi organisasi tersebut mengetahui sebarang kelemahan atau kekuatan dalam uji kaji tersebut ataupun testing tersebut. Jadi, hubungan antara ketiga topik ini adalah change management, di mana ia memastikan transisi lancar dilaksanakan pada sebuah organisasi. Yang kedua, legasi sistem, iaitu cabaran migrasi di mana sistem yang usang perlu digantikan dengan sistem yang baru sesuai dengan atau relevan bilangan masa tersebut bagi memastikan organisasi tersebut tidak ketinggalan zaman dan juga mempunyai masalah rintangan bagi memastikan proses-proses pelaksanaan organisasi tersebut. Yang ketiga, testing, memastikan kestabilan sistem baru. Jadi, secara kesimpulannya, change management penting untuk transisi. Legasi sistem itu membawa cabaran terhadap organisasi tersebut bagi memastikan mereka sentiasa relevan dalam segi sistem mereka. Kemudian testing memastikan kualiti sistem sentiasa relevan dan juga cakna atau proses berlaku dengan lebih lancar. Jadi itu sahaja daripada saya tentang keseluruhan topik perancangan dan juga pemasangan sistem 1. Bye, terima kasih.